Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita berada dalam perkara yang ke-9 yang perlu disucikan daripada jiwa, iaitu amarah yang zalim ataupun sikap marah yang melampau. Ini merupakan siri yang kedua, masih lagi dalam huraian Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan faktor ataupun kenapa kita perlu mengawal kemarahan. Yang di mana beliau mengemukakan kepada kita ayat Al-Quran diikuti dengan hadis-hadis Nabi SAW dan juga ungkapan-ungkapan para ulama, para tokoh Islam dan juga para awliya. Jadi di antaranya disebutkan sebahagian mereka berkata kepada anaknya. Ini sebahagian ulama salafus salih menasihatkan anaknya, wahai anakku, akal tidak bisa tegar pada saat kemarahan. Maknanya akal tidak akan dapat untuk teguh ataupun kekal dalam kewarasannya pada saat kamu sedang marah. Sebagaimana semangat ular tidak tahan menghadapi tungku yang dipanaskan. Jadi sebagaimana ular, walaupun ular ini sebagaimana kita sudah maklum, satu binatang yang utama sekali ular yang berbisa, binatang yang sentiasa melawan berhadapan dengan apa situasi, tapi dia juga akan tewas dengan kepanasan. Jadi begitu juga kerana kemarahan ini dia sinonim dengan naiknya darah, meluapnya darah, panasnya darah. Jadi ketika mana panasnya darah itu, maka manusia tidak akan dapat berfikir dengan manusia tidak lagi berada dalam keadaan tenang, maka dia tidak dapat berfikir dengan waras. Orang yang paling sedikit kemarahannya adalah orang yang paling berakal. Jadi orang yang selagi berakal seseorang itu, maka dia mampu untuk meminimalkan kemarahannya. Jika dipergunakan untuk akhirat, maka ia sangat penyantun dan berilmu. Jadi jika sekiranya kemarahan itu hanya digunakan untuk akhirat, untuk mencegah mungkar, menyeru ma'ruf, mencegah mungkar, membela agama dan sebagainya, maka seorang itu akan menjadi seorang yang penyabar dan juga seorang yang alim, seorang yang berilmu. Mana kesabaran itulah yang membentuk dia, dan juga ilmu itu yang membentuk dia, bukan kemarahan. Sesungguhnya telah dikatakan bahawa kemarahan adalah musuh dan hantunya adalah akal. Mana yang menghantui akal fikiran manusia. Musuh dan sungguhnya kemarahan itu adalah musuh dan dalam bahasa Arabnya disebut al-ghadab aduul aql wal ghadab ghaulul aql. Jadi ghaul ini adalah
suda'un. Suda' ni makna sini terjemah hantunya akal. Ghaul ni suda'un. Suda' ni makna pening. Ya. Ataupun ba'idatun. Jadi kita tafsirkan kemarahan. Kemarahan itu adalah musuh. Al-ghadab aduul aqli, adalah musuh kepada akal, dan wa ghaulul aqli, dan menjadikan akal itu pening. Pening maknanya tidak waras, ataupun ba'idatun, maknanya jauh daripada kewarasan. Ia kena pindah terjemahan ini. Sungguhnya telah dikatakan bahawa kemarahan itu adalah musuh akal. Musuh akal dan juga perkara yang menjadikan akal itu tidak stabil, tidak waras. Apabila berkhutbah, Umar bin Al-Khattab berkata di dalam khutbahnya, orang yang paling berjaya di antara kalian adalah orang yang terhindar dari ambisi, terjemahan pada tamak, hawa nafsu dan kemarahan. Itu orang yang paling berjaya. Ialah orang yang boleh mengawal nafsu, boleh mengawal sifat tamak, boleh mengawal nafsu dan juga mengawal kemarahan. Sebagian mereka berkata, sebagian ulama berkata, siapa yang mengikuti syahwat dan kemarahan, maka keduanya akan mengeretnya ke neraka. Jadi syahwat dan juga kemarahan ini akan mengheret manusia ke dalam neraka. Al-Hasan berkata, Al-Hasan ini Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang masyhur, yang sempat belajar daripada para sahabat. Kata dia, di antara tanda seorang Muslim, tanda seorang Muslim, kata dia. Qala Al-Hasan min alamatil Muslim, di antara tanda-tanda seorang Muslim yang sejati, yang sebenar, ialah iman dalam keyakinan. Iman dalam keyakinan. Terjemahan kepada imanun fi quwwatun fi dinin. Quwwatun fi dinin. Antara tanda seorang Muslim adalah kuat. Itu yang pertama. Kuat dalam agama. Dia terjemah begitu. Asalnya yang lebih tepatnya adalah quwwatun fi din. Dia kuat dalam pada yang sama menjaga agama. Maknanya dia menggunakan kekuatannya itu untuk agama. Kemudian tegas dalam kelembutan. Maknanya tegas, tapi dalam masa yang sama dia bertoleransi. Tidaklah dia tegas itu dalam keadaan tegas tanpa ada simpati. Tegas dalam kelembutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman dalam keyakinan. Yang beriman bukan saja iman biasa-biasa, tapi iman yang bawa sehingga menjadi keyakinan. Berilmu dalam kepenyentunan, kesabaran. Mana dia seorang yang sabar, tapi bukan sabar buta begitu. Sabar dalam tahu, dalam ilmu, dalam berilmu. Ada orang yang sabar, sepatutnya dia bertindak, tapi dia masih sabar. Mana dia itu orang yang sabar dalam kejahilan. Jadi sebab itu ada ketikanya walaupun kita bersabar, tapi kita perlu menzahirkan kemarahan. Sebab itu Nabi menyebutkan, muru auladakum bis-salah, suruh anak kamu dengan salah. Wahwa ketika dia ibnu sab'a sinin, ketika dia berumur 7 tahun.
Dan jika dia berusia 10 tahun masih lagi tidak salat, hendaklah kamu pukul. Mana kena zahirkan kemarahan. Tapi dia sabar. Anak tak semayang pun tak apa. Anak balik rumah lewat pun tak apa. Makna itu bukan sabar. Mana tu pun kalau kita nak kata sabar, boleh juga. Tapi sabar dalam kejahilan. Tapi kata Imam Al-Basri, perkara yang ketiga yang mesti menjadi sifat seorang Muslim ialah dia dalam sabar itu dia bersama dia berilmu, cerdas dalam kelembutan, kelemah lembutan. Ya, diterjemah kepada al-kayyisun fi rifq, cerdik, cerdas. Tapi pada yang sama dia bersimpati, memberi dalam kebenaran. Ya, dia memberi tapi kena pada tempat dia. Yang benar, bukan memberi kepada orang yang batil. Ya, memberi dalam kebenaran. Ekonomis dalam kecukupan, ekonomi bersederhana. Walaupun dia kaya. Ya, orang yang serba cukup tapi dia hidup dengan sederhana. Indah dalam kemiskinan. Walaupun miskin, tapi dia sentiasa menjaga penampilan dirinya. Jangan dihina oleh orang lain. Ihsan dalam kemampuan. Ya, maknanya walaupun dia mampu untuk buat zalim, mampu untuk kasar, tapi dia tetap berinteraksi, bertindak kepada orang lain dengan ihsan. Dengan ihsan. Toleransi dalam pergaulan. Yang toleran dalam pergaulan. Tahammul fi rifaq. Ya, mana dalam dia akan cuba untuk tahammul ni, makna dia akan cuba untuk dalam rifaq. Tahammul ni mana memikul. Dia sentiasa memikul apa saja bebanan dalam kasih sayang. Ya, dia tidak, bila dia bergaul dengan seorang yang lain ni, dia tidak mentingkan diri sendiri. Biarlah dia yang memikul. Yang bukan orang lain yang memikul, tak apalah. Saya akan selesaikan masalah kamu. Ya, tak apalah. Biar saya yang pikul kesusahan ini. Kamu semua hidup seperti biasa. Kemudian lagi kata dia, sabar dalam kesulitan. Jadi sulit macam mana sekalipun dia mampu bersabar. Tidak dikuasai kemarahan. Tidak dihasut oleh fanatisme. Mana dia tidak fanatik. Keputusan dia, tindakan dia itu, maka dia tidak mengikut dalam keadaan fanatik. Tidak dihasut oleh fanatik. Tidak dikalahkan oleh syahwat. Tidak dibuat malu oleh perutnya. Tidak dibuat malu oleh perutnya. La tafdahu batnuhu. Maknanya dia tidak dicela oleh perutnya. Maknanya dia ni bukan orang yang gelojoh dalam makan. Orang yang tamak dalam makan. Bila makan saja nak dulu daripada orang lain ataupun berebut-rebut dan sebagainya. Tidak direndahkan oleh ketamakannya. Tidak lemah niatnya. Terjemahan kepada la tuqassir fi niyatih. Atau la taqsur bihi niyatuhu. La tuqassir bihi niyatuhu. Atau la taqsur bihi niyatuhu. Mana niat. Di sini dia terjemah. Maknanya dia tidak, maknanya dia sentiasa kuat keazaman dia. Niatnya tidak pernah berada pada tahap yang lemah. Dia sentiasa
seorang yang sentiasa berniat, berazam untuk melakukan kebaikan. Dan dia tidak nak sesuatu yang menjatuhkan dia, merendahkan dia. Suka menolong orang yang dianiayai. Mengasihi yang lemah, tidak kikir, tidak bakhil, tidak membazir, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu bakhil. Yang tidak berlebihan dan pada masa sama tidak pekin, tidak bakhil. Mengampuni bila dizalimi. Mana selagi dia boleh mengampunkan, maka dia akan ampunkan. Memaafkan orang yang bodoh, orang jahil, mana dia tidak berespon pada orang jahil. Wa'arid 'anil jahilin. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi panduan kepada Nabi SAW, berpalinglah daripada orang yang jahil. Nafsunya letih untuk mendapatkan dirinya. Maknanya nafsunya tak akan mampu untuk menguasai dirinya. Kerana dia di hidupnya itu dikontrol oleh akal dan hatinya, bukan oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Orang-orang merasa senang kepadanya. Mana siapa saja yang bersama dengan dia akan merasa gembira yang bersama dengan dia. Dikatakan kepada Abdullah bin Barak, jelaskanlah secara singkat kepada kami tentang akhlak yang baik. Ia menjawab, tinggalkanlah amarah. Utruk al-ghadab, kata dia. Utrukil al-ghadab. Tinggalkanlah marah. Wahab bin Munabbih berkata, Wahab bin Munabbih, ini semua di kalangan salafus salih. Abdullah bin Barak, Wahab bin Munabbih berkata, kekafiran memiliki 4 rukun. Kemarahan, syahwat, pelanggaran dan ketamakan. Al-ghadab wa syahwatu wal khirq wa tama'. Jadi ini semua membawa manusia kepada kufur. Tapi kufur ni kena ingatlah, kufur ni ada ketika kufur itu memberi makna syirik. Syirik dan juga kafir. Kafir ni murtad ataupun tidak Islam. Ini bukan maksud di sini, tidak maksud ini. Kufur ni mungkin kufur ni'mat ataupun membawa manusia kepada perilaku seperti orang kafir, iaitu marah, syahwat, yakni menurut hawa nafsu, pelanggaran, mana suka melanggari syariat ataupun dalam bahasa lain suka melakukan dosa, dan yang keempat adalah at-tama', berlojuh. Itulah selesai tajuk intro lah, muqaddimah yang dikemukakan oleh pengarang kitab kita ini, yang diambil daripada Ihya Ulumuddin, yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mengawal kemarahan. Kemudian tajuk yang berikutnya, hakikat amarah. Hakikat kemarahan. Jadi setelah kita faham bahasanya kita ini perlu mengawal kemarahan, tidak boleh terikut-ikut dengan kemarahan, maka berikutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin ingin mengajar kita untuk mengenali marah itu macam mana. Datang daripada mana marah itu? Kata dia, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk hidup, semua makhluk hidup, terjemahan kepada al-hayawan, sebaiknya dia kekalkanlah, lebih senang kita faham, kerana makhluk hidup ni ada malaikat. Tapi yang bahasa digunakan dalam kitabnya adalah ya'lam anna Allah Ta'ala lamma khalaqal hayawana. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menciptakan haiwan ini termasuklah manusia, dengan menghadapkannya kepada kerosakan dan 2 kematian. Ini perlu dipindahlah, 2 tu buang, kematian. Diterjemah kepada al-mautan. Mautan ni bukan alif, di situ bukan alif tasniyah. Kerana mautan ini merupakan masdar kepada mata yamutu mautan. Masdar, ini kematian lah.
Al-mautan sama makna dengan al-maut. Dia masdar, bukan biasanya kalau alif tasniah itu disebut al-mautatani. Wallahu a'lam. Jadi kita terjemah mati. Ketahuilah bahawa Allah SWT menciptakan makhluk dengan terdedah, mu'aradan, terdedah dengan kepada kerosakan dan kematian. Jadi kita hidup di muka dunia ini, kita hidup di alam dipanggil fana. Alam mana semua benda di dunia ni, di bumi ni akan mati, akan binasa. Terdedah dengan keliling kita itu penuh dengan faktor-faktor yang boleh mencedarkan kita, boleh binasakan kita. Melainkan di akhirat. Akhirat ni manusia tak akan mati. Dia duduk dalam syurga pun tak mati, dalam neraka pun tak mati. Jadi oleh sebab, kata dia, Allah menjadikan haiwan ini dengan terdedah kepada kerosakan dan kebinasaan dengan beberapa faktor. Mana binasa dan mati dengan beberapa faktor yang ada di dalam dan juga luar jasadnya. Faktor dalaman pun ada, faktor luaran pun ada yang bawa kepada kebinasaan dan kerosakan. Lalu dia menggunakan kepadanya sesuatu yang dapat melindunginya dari kerosakan dan dapat menolak kehancuran ataupun kematian sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan Allah dalam kitab catatannya. Jadi untuk mengelakkan kita ini mati atau rosak sebelum sampai ajal, maka Allah mengurniakan kepada kita pelindungan. Pelindungan. Jadi nak sebut kat kita nanti, di antara pelindung itu ialah sifat marah dalam diri kita itu. Sifat dipanggil protect. Salah satu protect, sifat yang Allah jadikan dalam diri kita untuk protect ialah marah. Sifat marah itu untuk protect diri. Kita akan marah bila ada ancaman depan kita. Jadi bersifat marah itulah kita akan menimbulkan reaksi mempertahankan diri. Menimbulkan reaksi mempertahankan diri bila kita tahu ada musuh depan kita. Sebab itu kita marah kepada ular, kita marah kepada anak-anak, kerana anak-anak boleh merosakkan rumah kita, rumah kayu. Kita ada rumah kayu, anak-anak boleh merosak, kita akan marah. Lalu kita marah itu, kita akan buat sesuatu untuk menghapuskan. Kita nak menjaga agama, kerana kita tahu agama ni adalah masa depan kita, maka kita protect dengan kemarahan kita pada musuh yang menentang agama itu. Itu yang akan dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam perbahasan yang berikutnya. Ketika dia mengupas kepada kita hakikat kemarahan, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam pembacaan yang akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah insyaAllah. Selamat menyambut Aidil Adha, dan bagi yang berkorban, selamat berkorban dan ikhlaskanlah diri ketika berkorban sebagaimana pesanan Nabi SAW. Binatang korban kamu itu telah berada di satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebelum darahnya tumpah ke bumi. Sebaik saja kata ulama, kita niatkan satu binatang untuk korban, dia sudah berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebab itu Nabi menyebutkan fatibu biha nafsan, maka elokkanlah jiwa kamu ketika kamu melakukan korban itu. Kata ulama, mana korban dengan ikhlas dan jangan berkorban dalam merasa dengan merasai kerugian, duit habis dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala sudah menerima pun sebelum lagi disembelih, Allah telah pun menerima ibadat korban kita. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini, kalau tak dapat berkorban pun, maknanya kita menghayatilah ibadah korban itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah.